Selamat datang semua. Hari ini, jom kita jadi penganalisis kewangan sekejap dan kita kupas laporan pendapatan terkini daripada Salesforce, terutamanya tumpuan kita pada pertaruhan besar mereka dalam kecerdasan buatan atau AI. CEO dia, Mark Benioff, dia sedang mempertaruhkan masa depan syarikat pada satu konsep yang cukup penting yang beliau panggil perusahaan agentik. Jadi, apa benda sebenarnya perusahaan agentik ni? Okey, senang cerita, ia adalah satu visi di mana AI itu bukan lagi sekadar alat, tapi dah jadi macam rakan sekerja digital kita yang baru. Tapi persoalan paling besar untuk kita semua, kan, adakah strategi yang nampak canggih dan bercita-cita tinggi ni betul-betul boleh buat duit atau tak? Okey, pertama sekali, sebelum kita masuk bab AI yang gempak tu, jom kita semak benda paling asas dulu. Perniagaan teras syarikat ni sihat ke tak? Untuk tahun fiskal penuh 2026, Salesforce berjaya meraih pendapatan sebanyak $41.5 bilion. Angka ni sangat besar dan ia dah cukup untuk mengukuhkan kedudukan mereka sebagai gergasi dalam industri perisian. Ini menunjukkan permintaan untuk produk teras mereka masih kuat. Dan yang lagi mengagumkan, aliran tunai operasi mereka mencecah 15 bilion. Ini bukan sekadar jualan atas kertas tau. Ini duit tunai sebenar yang boleh digunakan untuk melabur semula dalam inovasi macam AI. Sangat penting. Bila kita bandingkan tahun ke tahun, nampak jelas asas syarikat ni sangat kukuh. Semuanya berkembang dengan stabil. Inilah yang kita nak tengok sebelum sesebuah syarikat buat satu lonjakan strategi yang besar. Okey, asas dah kukuh. Sekarang, jom kita masuk bahagian paling klimaks dalam cerita ni. Enjin pertumbuhan AI yang dorong panggil Agentforce. Cuba bayangkan, dalam 15 bulan je, perniagaan baru Agentforce ni dah capai $800 juta dalam pendapatan berulang tahunan atau ARR. ARR ni macam pendapatan langganan yang kita boleh jangkakan setiap tahun. Sekarang cuba tengok perbezaan yang sangat ketara kat carta ni. Satu syarikat berkembang 10%, yang mana dah cukup bagus. Tapi, perniagaan Agentforce ni meletup dengan pertumbuhan 169% dari tahun ke tahun. Ini baru betul-betul enjin pertumbuhan. Dan momentum ni bukan setakat satu nombor je tau. Kita boleh nampak kat semua peringkat. Dari jumlah urus niaga yang berpuluh ribu, sampailah dapat kontrak gergasi jangka panjang dengan klien besar macam Tentera Amerika Syarikat. Ini contoh terbaik impak dia kat dunia sebenar. Pelanggan macam Shark Ninja dah pun guna ejen AI ni untuk uruskan beratus-ratus ribu interaksi dengan pelanggan. Bukan sikit tu. Jadi, dengan enjin AI yang dah mula panas ni, jom kita tengok pula macam mana semua ni masuk dalam pelan jangka panjang mereka. Disebabkan momentum ni, diorang dah kemas kini sasaran jangka panjang. Sekarang, sasaran mereka ialah hasil sebanyak $63 bilion menjelang tahun fiskal 2030. Ini bukan sekadar pertumbuhan, ini satu kenyataan keyakinan yang sangat tinggi terhadap strategi AI mereka. Dan nak tunjuk lagi betapa yakinnya mereka, lembaga pengarah dah luluskan program beli balik saham bernilai $50 bilion. Maksudnya, mereka seolah-olah cakap pada pasaran, kami percaya pelaburan terbaik sekarang ni ialah syarikat kami sendiri. Tapi, macam biasa, mana-mana analisis pun tak lengkap kalau kita tak tengok cabaran dan gambaran yang lebih besar. Ini membawa kita kepada satu soalan yang sangat kritikal daripada para penganalisis. Bolehkah Salesforce ni kembangkan bisnes AI yang gempak ni sambil kekalkan momentum untuk produk-produk lama mereka yang lain? Dan jawatan daripada pihak pengurusan, ia bukan soal pilih satu. Bagi mereka, perniagaan sedia ada itulah yang bagi kestabilan dan duit untuk mereka laburkan balik dalam AI, iaitu bidang pertumbuhan tinggi ni. Macam satu keseimbangan, faham kan? Jadi, kesimpulannya jelas sangat. Nombor-nombor ni semua tunjukkan yang Salesforce bukan setakat sembang pasal AI. Mereka betul-betul dah berjaya melaksanakannya dan ubah visi perusahaan agentik ni jadi satu sumber pendapatan yang nyata. Dan ini tinggalkan kita dengan satu persoalan terakhir yang agak provokatif. Kalau kejalanan Salesforce ni jadi contoh untuk syarikat lain dan semua syarikat jadi perusahaan agentik, macam mana agaknya rupa kerja kita pada masa depan? Fikir-fikirkan.